Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jalan-jalan pada awal pagi, lebih kurang jam 7.20, lebih kurang 7.30. Menikmati pemandangan di tengah-tengah bendang. Sawah padi sudah menguning dan kita boleh lihat padinya sudah tunduk. Tak lama lagi akan dituai. Saya nak mengambil kesempatan untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman, ya, bila kita melihat diri kita, melihat kawasan pemandangan bendang seperti ini, kemudian di hadapan saya adalah Gunung Jerai dan burung-burung berada di atas buaya. Kemudian dapat melihat awan yang besar dan agak mendung. Dapat merasai pula angin-angin sepoi seperti ini, sepoi bahasa. Melihat pokok-pokok yang berdiri teguh, yang jumlahnya tak terkira. Maka saya nak mengingatkan diri saya dan teman-teman, semua ini dalam Al-Quran dipanggil alam. Semua dipanggil alam. Apa maksud alam? Alam bermaksud makhluk, ma siwallah, apa sahaja selain daripada Allah. Alam daripada kalimat alamah, iaitu tanda. Ejaannya pun saling berasal antara satu sama lain. Alam, ain alif lam mim. Alamah, ain lam alif mim ta marbutah. Kenapa Allah Azza wa Jal memanggil makhluk ini sebagai alam? Apatah lagi setiap hari kita wajib membaca surah Al-Fatihah yang menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir Al-Alamin, seluruh alam. Dan begitu juga dalam ayat-ayat yang lain, berulang kali Allah menyebut-nyebut bahawa dia adalah pencipta dan pentadbir alam. Pencipta dan pentadbir alam, seluruh alam. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebesar-besar alam ini, Allah lah pencipta dan pentadbirnya. Baik, kita dah di penghujung jalan. Kalau saya nak patah balik, kita kembali ke kawasan bendang menuju pulang ke rumah saya. Alam daripada kalimat alamah yang bermaksud tanda. Encang menegur siapa jiran.
yang melewati saya naik motor, mungkin nak pergi beli sarapan dan sebagainya. Baik, makhluk pun apa yang dicipta ini disebut sebagai alam. Itu tentulah Allah nak ingatkan kepada kita bahawa kewujudan, kebesaran, kecantikan, kesempurnaan kejadian ini semua adalah tanda kewujudan Allah, kewujudan Tuhan. Yang kedua, tanda keesaannya. Mustahil alam-alam ini wujud tanpa pencipta. Mustahil. Not make sense. Daripada tiada kemudian menjadi ada, apapun perbahasan sainsnya, kita akan lihat bahawa mustahil semua ini wujud tanpa ada penciptanya. Kemudian mustahil juga ada ke semua alam ini, ada ke semua alam ini dengan ada lebih daripada satu Tuhan. Mustahil. Kerana mana mungkin ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, yang mana antara sifat yang wajib ada pada Tuhan adalah murid. Dia maha berkehendak, mengikut kehendak sendirinya. Tentu akan hancur alam ini, akan berantakan dan tidak teratur kalau alam ini mempunyai lebih daripada satu Tuhan. Kerana tidaklah dinamakan Tuhan itu melainkan zat yang maha berkehendak. Dia tidak akan ada istilah untuk mengikut kehendak yang lain. Maka daripada situ kita dapat berfikir bahawa tentu yang disebut sebagai Rabb itu adalah Esa. Itu adalah Esa. Bila pencipta dan pengatur alam ini, pentadbir alam ini Esa, tentulah ilah pun Esa. Tuhan yang berhak disembah. Islam bukan hanya mengajar Allah itu Rabb, tapi juga ada Allah itu Ilahu Wahid, satu-satunya sembahan yang berhak disembah oleh makhluk. Itu 2 tanda, 2 alamat. Yang pertama, kewujudan Allah. Yang kedua, keesaannya. Baik, yang ketiga, alam-alam ini tentulah menunjukkan, menjadi tanda alamat kepada sifat iradah Allah. Allah tu maha berkehendak. Semua ini berlaku, semua ini wujud dan teratur dengan cukup kemas seperti ini. Sekarang saya berada di tepi kebun buah. Yang di sana terdapat beberapa buah rumah. Alhamdulillah mendapat tempat tinggal yang seperti ini. Baik, kita sambung. Menunjukkan iradah Allah. Allah tu maha berkehendak.
Allah ni maha berkehendak. Semua ni berlaku dengan kehendak dia. Oleh kerana kita dah bahas tadi, dialah satu-satunya Rabb dan Ilah. Maka tentulah dia tidak mengikut kehendak sesiapa. Maka di sini kita dapat menginsafi dan belajar bahawa kita harus memastikan segala amal yang kita lakukan itu mestilah mengikut kehendak Allah. Yang saya maksudkan, mengikut syariatnya. Ketika semua kejadian ini berlaku dengan kehendak dia, sebagai Tuhan, sebagai pemilik sekalian alam ini, adakah layak untuk kita mengabaikan perintahnya dan juga mendekati larangannya. Baik. Yang disebut sebagai alam ini juga kerana ia adalah merupakan tanda qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Semua ini berlaku dengan kekuasaannya. Tak terbayang kita sebesar mana kuasa Allah. Hatta Allah di dalam Al-Quran bukan hanya menyebut berkenaan dengan al-ard, bumi, asy-syajar, pokok, at-tuyur, burung-burung yang berterbangan. Tapi Allah juga menyebut apa yang sukar dilihat oleh mata kasar kita seperti kewujudan matahari di langit, bulan, an-nujum, bintang-bintang, as-samawat, langit-langit. Maka ini yang saya sebut bahawa sama sekali tak terbayang oleh pemikiran kita sebesar manakah kekuasaan Allah. Teman-teman, kita sedang bercakap tentang zat yang maha berkuasa. Maka sepatutnya menginsafkan kita, membuatkan kita sekerdil. Patutkah kita mensyirikkannya? Patutkah kita mengingkarinya, menjadi orang-orang yang ingkar? Patutkah kita mengubah suai ajaran agamanya? Ini yang bagi saya kita harus melihat dengan jauh lebih mendalam bila kita melihat ke semua ini. Lihat sebesar-besar gunung Jerai. Itu adalah alamat dan kebesaran Allah. Maka kita lihat antara sunnah Nabi SAW yang disebut dalam beberapa riwayat tentang Nabi suka untuk berjalan, melihat keadaan, melihat pemandangan. Nabi nak mengajar umat, janganlah suka untuk terkurung dalam satu-satu tempat, lalu tak dapat untuk melihat sendiri secara live pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Fasiru fil ard, dan berjalanlah di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat menghayati, iaitu mendalami dalam kehidupan kita
apa yang dimaksudkan dengan penciptaan dan kejadian alam ini. Baik, alhamdulillah saya selamat sampai kembali ke rumah. Cukup setakat tu dulu. Sekadar mencari teman-teman bersembang dan berborak. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Sekian. Sebelum kita akhiri live ni, saya nak tunjukkan antara hobi saya dan anak-anak. Setiap pagi kami akan melihat bu-bu yang diparit ni. Tak pasti apa hasil pagi ni. Apa hasil pagi ni? Masya-Allah, alhamdulillah. Ikan sepat, ikan puyuh. InsyaAllah ni rezeki kami sekeluarga. Saya memang suka ikan darat ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita letak balik, nanti saya akan kutip nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi.